Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih Anda bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, dalam tular tentang rombakan kabinet Anwar Ibrahim, akhirnya badan sendiri atau pribadi sendiri, orang itu sendiri yang tampil memberikan jawaban, yaitu Perdana Menteri kita yang disayangi Malaysia, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau akhirnya tampil memberi jawapan berkaitan dengan dakwaan dan spekulasi kononnya akan berlaku rombakan kabinet tidak lama lagi, dan ada satu pula portal menyiarkan kononnya kemarin Anwar Ibrahim bakal mengumumkan kabinet tersebut. Tetapi akhirnya ini jawapan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan kabinet yang akan dirombak dengan spekulasi itu. Anwar Ibrahim menjawab, rombak kabinet, dia jawab, saya fikir dulu. Itu jawaban daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berikutan spekulasi yang mengatakan akan ada rombakan besar-besaran kabinet Anwar Ibrahim. Perdana Menteri itu hari ini mendedahkan bahawa dia akan mempertimbangkan perkara itu. Saya fikir dulu, kata Anwar Ibrahim kepada pemberita secara ringkas lepas menghadiri majlis penutupan sidang kemuncak ICT Huawei Malaysia di Pusat Perdagangan dan Pameran Antarabangsa Malaysia MITEC di Kuala Lumpur hari ini. Dia sebelum itu diminta media mengulas kabar angin berkenaan. Sebelum ini, Malaysia kini melaporkan Anwar Ibrahim dikatakan sedang merancana rombakan kabinet besar. Hari ini, sumber di Jabatan Perdana Menteri berkata bahawa kemungkinan rombakan kabinet akan menyaksikan pemimpin dari peringkat negeri dinaikkan ke jawatan persekutuan. Sumber itu mendakwa rombakan itu hanya akan dilakukan selepas berakhirnya pilihan raya kecil pelanggai pada 7 Oktober dan sekurang-kurangnya seorang menteri besar dijangka dinaikkan pangkat kepada kerajaan persekutuan. Sebelum itu, sebuah portal berita melaporkan spekulasi mengenai rombakan kabinet bagi menggantikan menteri yang berprestasi rendah. Laporan itu juga mendakwa rombakan itu akan melibatkan ketua setiausaha dan ketua pengarah di beberapa kementerian. Semalam, 4 ketua setiausaha telah ditukarkan untuk menerajui jawatan baru dan seorang yang baru dilantik. Ketua Setiausaha Negara Muhammad Zuki Ali dalam satu kenyataan berkata, ketua setiausaha yang terlibat dalam penggiliran tugas ialah Zaini Ujang daripada Kementerian Sumber Manusia kepada Kementerian Kesihatan, Isham Ishak daripada Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri kepada Kementerian Pertahanan, Azman Muhammad Yusuf daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup kepada Kementerian Perpaduan, dan Norida Abdul Rahim daripada Kementerian Perpaduan menjadi Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan. Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Perindustrian Hariril Yahril Yaakob dilantik sebagai Ketua Setiausaha baru bagi kementerian itu bagi menggantikan Isham. Saudara-saudara sekalian, pada pendapat saya, amatlah sesuai kalau Anwar Ibrahim membuat rombakan bagi menggantikan menteri-menteri yang berprestasi rendah. Kerana kita tahu keperluan pada waktu ini untuk Malaysia menjadi sebuah negara yang kuat, perlulah mempunyai jentera kabinet yang paling ampuh dan paling padu. Mana-mana menteri yang berprestasi rendah atau dengan kata lain tak kelihatan pun bekerja, lebih baiklah ditukar dengan orang yang lebih layak lagi. Tak perlu takut, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebenarnya tak perlu takut untuk melakukan rencana dan rombakan tersebut kalau benar ada menteri yang berprestasi rendah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dipetik daripada Harapan Daily, dokumen projek percetakan buku dirampas SPRM. Dokumen berkaitan projek percetakan buku JCAF yang bernilai 80 juta ringgit telah dirampas oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Rampasan dokumen tersebut dibuat susulan penahanan bekas Setiausaha Politik Datuk Razizidin Perikatan Nasional Putrajaya yang pernah menjadi Menteri Kanan Pendidikan. Rampasan dibuat mengikut Seksyen 16 dalam kurungan A kurungan B Akta SPRM 2009.
Individu terbabit bersama seorang lagi lelaki berusia 50-an yang juga pemilik sebuah syarikat bagaimanapun dibebaskan hari ini selepas tidak disambung reman, kata sumber lapor Berita Harian. Sementara itu, bekas Menteri Pendidikan Datuk Dr. Razidin akan dipanggil memberi keterangan berkaitan kes terbabit minggu depan, tambahnya lagi. Bekas setiausaha politik Razidin merupakan antara yang ditahan SPRM kerana meminta dan menerima rasuah untuk projek ini. Sementara itu, Razidin telah menafikan pembabitannya dalam projek ini. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki menafikan bahawa siasatan ke atas Razidin adalah menurut arahan pihak atasan. Dan yang menarik lagi ialah siasatan kepada kes membabitkan percetakan buku RM80 juta ini, menurut SPRM ialah kes ini sudah mula dibuat siasatan bermula pada bulan Ogos. Makna kata, kalau ada orang yang menyebarkan berita, kononnya siasatan ini berlaku kerana berlaku pertikaman lidah antara Anwar Ibrahim dan Razidin di Parlimen baru-baru ini, itu adalah berita yang salah dan bohong. Kerana kes ini sudah dimulakan, siasatannya bermula pada bulan Ogos jauh sebelum kejadian bertikam lidah tersebut. Jadi ini secara langsungnya telah pun menafikan kononnya ia berlaku kerana Anwar Ibrahim memberi arahan selepas pertikaman lidah tersebut. Ianya tidak berlaku seperti itu. Dan Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri yang telah pun menafikan dakwaan tersebut. Saudara-saudara sekalian, Razidin juga akan dipanggil tidak lama lagi bagi membantu siasatan berkaitan dengan isu ini. Saudara-saudara sekalian, sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. 2 kerusi di negeri Hadi Awang diisytiharkan kosong. Takkan ulama main rasuah? Persoalan ini timbul dalam Harapan Daily. Ini semua berkaitan dengan keputusan mahkamah, salah satunya telah membatalkan kemenangan ahli parlimen dalam pilihan raya baru-baru ini. Ketua Amanah Padang Besar Muhammad Yahya menemplak peguam kepada C. Alias Hamid selepas mengeluarkan pernyataan bahawa mereka tidak takut dengan pilihan raya dan kalau boleh nak lawan esok. Beliau berkata, persoalan sekarang bukan berkait tentang takut atau tidak, tetapi ia membabitkan isu rasuah yang menyebabkan kerusi Parlimen Kemaman terpaksa dikosongkan. Beliau mengkritik parti Islam itu yang dilihat seperti bertoleransi dengan isu rasuah selepas 2 kerusi dimenangi parti itu, kini dibatalkan kemenangannya oleh mahkamah. Persoalan sekarang, kerusi Kemaman itu kosong dan sebabnya pula ialah terang-terangan rasuah. Itu asasnya. Parti yang menang pula adalah PAS. PAS yang mengaku perjuangkan Islam, tiba-tiba mahkamah jatuh hukum bersalah sebab rasuah. Ini Islam apa? Kata beliau lagi. Rasuah itu dalam Quran dah sebut haram. Hadis Nabi kata haram. Kitab-kitab karangan ulama di semua zaman kata haram. Macam mana tiba-tiba PAS yang kononnya berjuang Islam, tapi masa kempen undi boleh bagi rasuah? Itu yang pelik, kata Ketua Amanah Padang Besar Muhammad Yahya. Bukan sekali, tapi lepas pilihan raya umum lalu, ini sudah kali kedua. Kerusi yang dimenangi PAS diisytiharkan kosong sebab rasuah. Sebelum ini kerusi Kuala Terengganu. Kedua-duanya di negeri Encik Hadi, Presiden PAS yang kononnya ulama. Ulama takkan main rasuah. Juga kot soal beliau lagi. Yahya yang juga bekas calon Pakatan Harapan PH di Padang Besar berkata,
Daripada keseluruhan 222 kerusi parlimen yang ditandingkan, hanya kerusi PAS sahaja yang dibawa ke mahkamah atas dakwaan rasuah, di mana menurutnya situasi itu tidak seharusnya berlaku. Dalam Malaysia ini ada 222 kerusi. Daripada 222 kerusi itu ada macam-macam jenis bangsa dan agama. Ada yang majoriti Melayu, ada yang Cina, ada Kadazan, Iban, Dayak dan macam-macam lagi. Agama pun macam-macam, kata beliau. Tapi kerusi lain elok je. Tak kena bawa ke mahkamah pun. Tak ada pun kes rasuah. Tapi yang parti Islam pula tiba-tiba kena. Ini sudah terbalik kuang, katanya. Semalam, Mahkamah Pilihan Raya Kuala Terengganu membatalkan kemenangan Cik Alias Hamid di kerusi Kumaman yang mewakili Perikatan Nasional PN pada PRU 15 yang lalu. Keputusan itu dibuat Hakim Datu Asilem Charles Fernandez selepas mendapati wujud unsur sogokan kepada pengundi ketika tempoh berkempen pada PRU lalu. Dalam PRU 15, Cik Alias memenangi kerusi Parlimen Kemaman selepas memperoleh sebanyak 65,714 undi menewaskan Datuk Seri Ahmad Said yang mendapat undi sebanyak 38,535 dengan majoriti 27,179 undi. Dua calon yang bertanding di parlimen itu, Rosli Abdul Ghani Pejuang dan Hasuni Sudin Pakatan Harapan masing-masing mendapat undi sebanyak 506 dan 8,340 undi sahaja. Sementara itu, Yahya menyifatkan tindakan MP PAS yang terbukti rasuah itu sudah menyusahkan rakyat kerana kos untuk mengadakan satu lagi pilihan raya kecil PRK bagi Parlimen menelan belanja antara 3 juta hingga 5 juta ringgit. Itu duit rakyat, dahlah salah rasuah. Lepas itu, habis duit rakyat lagi. Menyusahkan rakyat betul lah. Parti Hawau Seekoni selarnya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.